selalu berulang-alik di antara rumahnya dan masjid. Zuhur di masjid, Asar di masjid, Maghrib di masjid, Isya di masjid, Subuh di masjid. Agak-agak dia rasa macam mana yang dia berulang-alik rumahnya masjid, rumahnya masjid, rumahnya masjid. Dia rasa macam mana agak? Hak ni siapa yang tak pernah rasa, tak pernah tahu. Macam mana rasa sedapnya main masjid? Macam mana rasa sedapnya datang surau? Ini tak reti kalau tak pernah rasa. Itu kata ulama, malam yadub la yadri. Siapa tak pernah rasa, dia tak pernah tahu. Maka ni kita bercontoh macam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Satu orang subhanallah sallallahu alaihi wasallam kita mai ke masjid dan surau pada hari Jumaat. Hari itu kalau hari Jumaat tu cuti di Kedah. Contoh barangkali sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita yang benci ni boleh menghayati sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mai masjid hari Jumaat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang buat hari itu sujud sejadah. Waktu habis daripada mayang subuh sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengar kuliah hari itu kuliah subuh. Waktu kita balik rumah sallallahu alaihi wasallam, sampai di rumah kita bagi salam di rumah, assalamualaikum. Kita masuk rumah, kita rasa macam mana? Tak tahu nak apa, rasa puas. Kita rasa seronok, happy go lucky, seronok. Itulah iman. Kita boleh menghati macam mana perasaan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang kata-katanya, laulal lail wa munajatun fil ashar kalaulah tidak kena malam, wa munajatun fil ashar, dan bermunajat pada siang, bermunajat pada waktu sahur, ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar, aku tak seronok hidup atas muka dunia. Kalau tak kerana malam dan bermunajat dengan Allah ketika sahur, kata Imam Syafi'i, aku tak sudi hidup atas muka dunia. Macam mana perasaannya bangun tahajud bermunajat di hadapan Allah? Rasa macam mana? Rasa kita tuan-tuan, lantak tak kepala tu, bangkit tak bangkit, orang bang lagi, itu baik tu. Ada tak berasa nak bangun sebelum subuh? Ia boleh. Sedangkan golongan salafus salih sallallahu alaihi wasallam, kerinduan mereka ialah satu saja, iaitu menjelangnya malam. Tak sabar menunggu malam. Rindunya kepada malam seperti mana burung sallallahu alaihi wasallam yang menjelang senja teringat sarang dah. Kalau ibarat orang yang keluar musafir sallallahu alaihi wasallam macam saya, dalam kepala ni, dalam minda ni, dalam hati ni, teringat apa? Tak balik. Teringat nak balik. Dah keluar berharga nak balik, rindu nak balik. Ada semua. Kalau nak balik ni, mana tak mau simak nak balik? Tuan-tuan, macam itulah perasaan golongan salafus salih terhadap malam. Allah semua. Tuan-tuan, semua rasa-rasa apa? Rasa-rasa daripada kesan iman. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ini kita menghayati perasaan orang yang duduk ulang-alik rumahnya masjid, rumahnya masjid.
Nabi sebut dalam sebuah hadis, ada senama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada senama. Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Bila kamu melihat satu orang yang berulang alik rumahnya masjid, Nabi kata fashhadu lahu bil iman, bersaksikan keimanannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berakukan keimanannya. Dia boleh berulang alik rumahnya masjid ni, setiap waktu main rumah Allah ni. Maknanya persaksikanlah macam mana perasaannya terhadap iman. Di kampung kami ada dua orang tua. Kami panggil Pak Teh Mahmud. Umurnya menjelang 80 tahun. Pukul 5 pagi orang dengar motor dah lintas depan rumah. Pergi mana? Masjid. Semenjak daripada budak-budak, kalau dia umur 80 tahun, budak-budak yang telah berumur 20 tahun, memang mereka tak ada pengalaman rumah mereka. Semenjak 20 tahun, pukul 5 pagi, lintaslah motor Pak Teh depan rumah mereka. Tahu dah, 5 pagi lintas. Berapa puluh tahun? 30 tahun. Di masjid, dia lah yang buka lampu masjid. Dia buka pintu, dia buka lampu, dia buka. Dia lah. Apa dia rasa? Kita tak. Tapi yang pastinya, orang akan lihat selalu dia masjid. Kalau ini iman ni nak lakukan tak boleh. Nak buat-buat, kalau buat sehari, kalau buat 3 hari boleh. Lepas tu tak main lah. Contoh, satu orang tua di Kelantan berlaku 2-3 tahun lepas. Allah selamat. Nah, abang kata fashhadu lahu bil iman. Kalau orang ni duduk boleh main masjid. Berlakulah banjir di Kelantan. Rumah 2 tingkat. Bila rumah 2 tingkat, bila main banjir, dia pindah 2 atas rumah. Nak cerita orang tua ni, subhanallah, sallallahu. Oleh kerana banjir besar, tak boleh pergi masjid. Masuk waktu sembahyang, dia akan duduk di tepi tingkat, tengok dalam ke masjid, melihat dalam ke masjid. Tuan-tuan, sampailah berhari-hari. Pasal apa tengok dalam ke masjid? Sebab teringat masjid. Kena hari yang keberapa, bangkit pagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, suluh-suluh tengok ayat dah subuh. Bila ayat dah turun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia berkata ke isteri dia, aku nak pergi masjid. Kata isteri, abang, sagilah cerah pergi masjid, Zuhur tak juga. Ni gelap lagi, tak tahu macam mana berjalan. Aku nak pergi masjid. Bila nak pergi tu, aku nak pergi masjid. Isteri tak lihat apa. Dia redah jalanan ke masjid. Tapi itu ketentuan Allah. Sampai tengah jalan, umpamanya arus besar, sampai mai arus besar, soalan senama bawa dia, menghanyutkan dia mati dalam perjalanan ke rumah Allah. Itu dia tuan-tuan, mati dalam Tuhan. Tuan-tuan, kita semua tak boleh berhukum. Perasaan ni, laki tak boleh bohong Tuhan. Soal Nabi semua,
Al-mar'u mata ala ma sya'alai wa yuhsyaru ala ma mata alai. Seseorang itu dia akan mati macam mana cara dia hidup, dan akan dibangkitkan seperti mana dia dimatikan. Sia-siakan orang yang berbuat baik pada dia. Kalau kita berbuat baik dengan Tuhan, Tuhan tak akan sia-siakan kita. Satu orang tua tempat lain, tu imam kampung, bekas imam masjid negeri. Lepas pencen balik jadi imam di kampung. Tuan-tuan, jadi imam dia, imam sungguh. Setiap waktu hadir di masjid. Sebab ada tu imam, imam tak sungguh. Minggu sekali main masjid jadi imam main Jumaat. Ni imam sungguh tuan-tuan, setiap waktu hadir ke rumah Allah. Kalau tak main masjid, orang tahu mesti sakit. Orang tahu sakit. Hujan pun tak jadi alasan tak ada rumah Allah. Sekalipun hujan ni, dia termasuk daripada uzur jamaah. Kalau hujan turun, jadi uzur tak perlu pergi main jemaah ni. Kalau kita keluar rumah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bau kita keluar ni basah, tak ada uzur jemaah, tak ada alasan. Sallallahu alaihi wasallam dia kata tak ada kereta, hanya ada motor. Naik motor, bawa baju hujan, kepala ni sekup dengan plastik di rumah Allah. Kita tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, kereta 2-3 juta, tapi tak ada sampai rumah Allah setiap waktu. Tambah-tambah kereta tu baru basuh pula. Kereta baru basuh, tengok tengah hujan, Allah sayangnya baru basuh. Tuan-tuan, korban dengan dunia. Lepas tu nak mati seperti mana yang kita masukkan tadi. Allah tak boleh bohong, tuan. Tak boleh bohong. Di imam kampung saya tuan, sallallahu alaihi wasallam, boleh kena hidup dia macam tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bagi mati sangat. Dia sakit hari Jumaat, hari dia sakit asal. Bila sakit ni langsung dia kata, bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital. Pasal apa? Sebab dia nak ambil pahala yang terakhir di atas muka dunia. Apa dia? Sakit ubat. Sakit ubat. Walaupun kita kata boleh serah diri nak mati dah, tuan-tuan, cari macam mana nak dapat pahala terakhir atas muka dunia. Ubat. Pergi hospital. Esoknya asal sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata pada isteri dia, hari ini kalau abang mati, simpan lepas Isyak. Itu pesannya. Hari ini kalau abang mati, simpan lepas Isyak. Tuan-tuan, lepas dia kata mengucapkan ucapan tu, tengok angkat takbir, Allahu Akbar. Habis umur tuan-tuan. Tu bertengok mati sangat. Orang yang main tengok jenazah ada, semua akan jatuh yang mata. Pasal apa? Muka elok. Muka ketika dia mati lebih elok daripada dia hidup. Tak boleh bohong tuan. Perasaan dengan Tuhan tu macam mana? Tak boleh bohong tuan, sebab Tuhan tengok hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak tengok pada rupa parai kamu. Tuhan tak tengok pada amalan kamu. Yang Tuhan tengok ialah hati kamu. Macam mana perasaan kamu dengan Allah.